dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini 16 Februari kita telah berada di pada jam 2:30 petang. Alhamdulillah, syukur amat-amatnya dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita sama-sama syukurinya. Nescaya dengan kita meningkatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, Allah akan menambahkan lagi nikmat kepada kita. Yang mana pada hari ini, pada setiap ketika, nikmat kita itu tidak terkira banyaknya. Terusnya, marilah kita sama-sama mengucapkan salam dan selawat kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah suri tauladan yang kita kena sentiasa follow, ikut dengan setia, dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji apa yang disebutkan oleh Nabi, saya kita tidak akan terpesong. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah hari ini kita di siri Laptop Mental Health siri kedua pada tahun 2023 ini. Pada bulan yang lepas kita ada bersama dengan Dr. Nadia. Kita bercakap berkaitan dengan satu topik yang juga yang perlu kita ambil beratkan. Dan pada hari ini kita juga ingin membincangkan satu tajuk yang ada dalam kelompok berkaitan dengan mental disorder ataupun kesihatan mental itu sendiri, untuk kita sama-sama kenal pasti. Dan apabila kita kenal pasti, bukan untuk kita merisaukan kita, tidak, tapi adalah untuk kita membuat prevention, membuat kita mengenali, dan kita boleh membuat intervention kalau kita ada simptom-simptom dan apa sepatutnya kita buat. InsyaAllah pada hari ini kita jemput sekali lagi yang kalau saya sebut kepada rakan-rakan di luar sana, bila sebut Dr. Rostam je, memang dia kata no doubt lah, kata memang terbaik lah. Jadi kita sangat-sangat beruntung warga Tabung Haji pada hari ini, dan juga rakan-rakan daripada anak syarikat Tabung Haji juga berturut serta, dan ada juga kita panjangkan kepada syarikat-syarikat di bawah badan badan berkanun. InsyaAllah banyak kita sebarluaskan kita punya manfaat kongsian pada hari ini yang akan kita bincangkan berkaitan dengan, saya rasa, benda yang sangat signifikan di pejabat. Sentiasa orang bercakap, iaitu berkaitan dengan narsistik. Mungkin mungkin dulu sebelum ini orang tak bercakap sangat apa narsistik ni. Mungkin dengan pendedahan, awareness, orang sentiasa bercakap di media sosial juga ada berkaitan dengan perkara ini. Makin ramai yang peka berkaitan dengan narsistik ini. InsyaAllah Dr. Rostam akan lebih mengupas berkaitan dengan perkara ini. Seperti saya sebutkan tadi, bukan untuk kita nak menimbulkan kerisauan, tidak. Tapi adalah untuk kita mencerahkan apa sudut pandang yang kita boleh ambil peduli, dan untuk kita membantu, tak lain tak bukan adalah untuk mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. Okey. Di sini saya ingin perkenalkan sedikit berkaitan dengan Dr. Rostam, mungkin yang dah sangat-sangat mengenali. Dr. Rostam merupakan pakar perunding psikiatri Kementerian Kesihatan, dan kini sedang berkhidmat di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Beliau juga telah diiktiraf Fellowship Engineering and Liaison Psychiatry daripada National University Hospital Singapura pada Februari 2020. Beliau juga telah banyak memberi sumbangan dan dapat mendapat pencapaian yang membanggakan,
iaitu menerima beberapa anugerah yang saya notekan sini adalah Outstanding Service Award pada 2 kali di negeri yang berlainan. Subhanallah. Dan juga semasa beliau bertugas di Sabah dan juga di negeri Kedah. Dan insya-Allah dengan kepakaran beliau akan berkongsi kepada kita pada hari ini sudut pandang berkaitan dengan narsistikkah kamu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, insya-Allah di akhir sesi kita hari ini juga kita akan adakan kuis. Ha, Doktor pun dah ada berkongsi kepada kita satu soalan yang mana mungkin akan dijawab dengan betul oleh rakan-rakan kita. InsyaAllah tiada. So pastinya tuan-tuan kena tunggu sehingga ke akhir rancangan. Okey? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan sesi pada petang ini kepada Dr. Ahmad Rostam Azin untuk meneruskan, untuk membincangkan berkaitan dengan narsistikkah kamu. Dipersilakan Doktor. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Hanif atas pengenalan itu tadi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi untuk sama-sama dengan kita pada petang ini untuk membincangkan satu personality yang sangat menarik. Seperti yang moderator kita katakan tadi, sejak akhir-akhir ini memang kita selalu dengar perkataan narsistik ni. Kerana narsistik ni sebenarnya sesuatu perkataan yang lebih kepada istilah psikologi yang lebih spesifik kepada masalah kesihatan mental, tetapi umumnya sebenarnya kita dah tahu dah narsistik ni macam mana dan bagaimana. Cuma kita akan gunakan nama yang lain dalam konteks bahasa kita dan juga dalam konteks budaya kita yang mana saya akan terangkan kemudian. Okay? So, pokok perbincangan kita pada hari ini adalah kita nak kenal pasti adakah ada di kalangan kita di luar sana rakan kita, rakan sepejabat kita ataupun pasangan kita sebagainya ataupun ahli keluarga kita yang menunjukkan tingkah laku ataupun ciri-ciri personality ini. Kerana umumnya tuan-tuan dan puan, orang yang mempunyai masalah narsistik ni mereka tidak rasa mereka ada masalah. Mereka sentiasa melihat orang lain yang ada masalah, mereka tak ada masalah apa-apa. Kita sebagai orang yang memerhatikan, kita tu maksudnya bukan seorang tetapi semua orang yang memerhatikan tingkah laku mereka tu memang merasakan mereka ada masalah, tetapi mereka ini tidak akan mengaku, malah tidak akan sedar bahawa mereka ada masalah kecuali dalam konteks di mana mereka mendapatkan rawatan di masalah mental lain. Contoh personality narsistik ini, majoriti mereka tidak akan datang kepada kami iaitu kaunselor ke psikolog ataupun psikiatris diakibatkan oleh masalah personality mereka itu. Umumnya mereka akan datang kepada kita atas alasan kemurungan, anxiety, masalah penggunaan dadah dan sebagainya. Isu-isu itu yang mengakibatkan mereka datang kepada kami, bukan personality mereka sendiri. Walaupun hakikatnya sebenarnya tuan-tuan, personality itu yang ada masalah. Okay? So, sekarang ni sebelum saya teruskan dengan apakah ciri-ciri utama dalam konteks personality narsistik ni tuan-tuan dan puan, saya ingin bawakan tuan-tuan perempuan kepada satu mitologi Greek sebab kebanyakan nama-nama dalam psikologi, istilah penyakit dan psikologi sebenarnya datang daripada bahasa Greek dan Yunani. So mitologi Greek ni ada mengisahkan tentang satu lelaki. Satu lelaki ni dikabarkan sebagai seorang lelaki yang sempurna fizikalnya, handsome, hebat, dahsyat dan sangatlah dikagumi oleh semua orang. Tidak ada lelaki yang setanding dengannya. So narsistik ni sebenarnya tak tahu pun bahawa dia mempunyai fizikal yang begitu hebat sebab zaman tu kononnya tidak adalah cermin ke untuk nak tengok diri tu hebat dan sebagainya, tetapi semua orang mengagumi dia. So nak dipendekkan cerita, Narcissus ni nama dia Narcissus. Narcissus ni berjalanlah di dalam hutan lah, taman ke, dan semasa dia tengah berjalan-jalan tu adalah seorang wanita ni zaman dia tu, nama dia Echo. Echo ECHO. Echo yang tengok dia terus kita panggil sebagai starstruck ataupun terus jatuh cinta. Jadi Echo ni pun approach lah Narcissus ni, tetapi Narcissus ni tak berminat. So dia kata dia just tolak, dia reject macam tu saja, mengakibatkan Echo ni memendam rasa dan juga merana sepanjang hidup ni, sehinggalah apa yang tinggal tentang dirinya hanyalah Echo gemar. So Echo tu sebenarnya tuan-tuan faham tentang Echo ataupun bahasa kita gamer datang daripada nama wanita ini, iaitu seorang wanita yang bernama Echo yang hidup
ditolak cintanya oleh Narcissus. Ini adalah salah satu version ni. Kemudian diakibatkan apa yang dilakukan oleh Narcissus kepada Eko. Narcissus tak adalah nak kata buat benda yang teruk pun, dia just tak berminat dan dia menolak cinta saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Narcissus tu diketahui oleh satu lagi so-called dia punya Jerry lah, nama dia Nemesis. So Nemesis, perkataan Nemesis ni korang biasa dengar juga kan, macam musuh ketat, musuh ketat yang boleh mengalahkan kita. So Nemesis ni tengok Narcissus dan dia marah. Dia tengok Narcissus marah dan Nemesis ni melakukan satu sumpahan kepada Narcissus, iaitu Narcissus akan berjumpa dengan bayang-bayangnya sendiri. So ditakdirkan bahawa, ni cerita ni mitos, ditakdirkan bahawa Narcissus ni jalan-jalan, jumpalah satu macam tali air. Tali air, dan tali air tu memang sangat jernih. Dan bila dia nak basuh muka, tiba-tiba dia ternampak bayangan dia sendiri. Ternampak bayangan dia sendiri, tuan-tuan dan puan. Apa yang berlaku kepada dia adalah dia terkagum dengan bayangan itu, sebab inilah kali pertama dia melihat bayangan orang yang sempurna. Dia tak tahu orang yang bayangan itu sebenarnya bayangan dia. Dia ingatkan siapalah orang itu kan, sebab dia macam kagum sangat, dia jatuh cinta dengan bayangan dia sendiri, tapi dia tak sedar. Dan dia akibatkan oleh jatuh cinta kepada bayangan ini, dia tak bergerak dari situ sehinggalah dia mati, dan akhirnya bila dia mati, dia menjadi bunga daffodil. Kalau korang tahu pasal bunga daffodil, kat Malaysia tak ada. Bunga daffodil ni nama lain adalah Narcissus flower. Daffodil ni ada yang biasanya yang popular dua warna, warna kuning dan warna putih. Tapi memang bunga ni comel, cantik lah. Simple je bunga tu, tapi comel, cantik. So dikisahkan bahawa Narcissus ni terkagum dengan diri sendiri dan mati merana kerana jatuh cinta dengan diri sendiri dan tak boleh buat apa-apa, dan akhirnya menjadi bunga yang cantik yang kita gunakan hari ni lah. So Narcissus ni tuan-puan, dalam konteks itu sebenarnya mengapa Narcissus ni diambil menjadi personality narcissistic, kerana narsisistik ni adalah orang yang kagum dengan diri sendiri. Dan istilah bahasa kita nak mudah faham tuan-tuan ialah orang yang ujub, orang yang berdiri, orang yang bongkak, dan orang yang terkabur dengan kekuatan dan keupayaan dia sendiri. Itu secara kesimpulannya. Kalau kita tengok perkataan-perkataan ni, okey, faham, senang, simple. Senang, rupanya itulah narsisistik sebenarnya. Itulah sebenarnya sifat narsisistik. Dan bila kita bercakap tentang orang yang bongkak, ujub, takabur dan bangga diri, tuan-tuan, sudah tentu orang-orang ini tak sedar diri. Orang ini tak tahu bahawa dia itu tidaklah sehebat itu, tetapi itulah sifat yang digambarkan kepada semua orang. Dan bila bercakap orang sifat narsisistik, tuan-tuan, masalah yang wujud biasanya adalah masalah interpersonal ataupun masalah muamalah dengan orang lain. Dan umumnya setiap orang ataupun semua orang yang berada di sekelilingnya, yang terpaksa bekerja dengannya, bermuamalah dengannya, ada hubungan dengannya, akan sengsara diakibatkan oleh tingkah laku orang ini. Sebab dalam segala perkara dan kehidupan, dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan dia merasakan bahawa dialah orang yang selayaknya untuk dipuja, orang yang selayaknya untuk dilayan, dan orang yang selayaknya untuk diberikan segala bentuk penghargaan dan kehidupan ini. So dia akan merasakan bahawa dia superior ataupun lebih hebat daripada semua orang, walaupun semua orang tahu bahawa dia tak sehebat mana. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau kita ada rakan-rakan sejawat, kita tahu level kita je pun, dan even mungkin kesupayaannya mungkin rendah dari kita, tetapi gayanya, lagaknya, cara bercakap, cara dia bermuamalah dengan kita, semuanya dengan gaya yang sangat bongkak dan tidak menerima apa sahaja pandangan orang lain. Orang narsisistik, tuan-tuan, dia tidak akan menerima pandangan orang lain sama sekali. Dia tak peduli tentang apa kita kata, dan segala apa yang kita akan katakan atau segala apa yang kita cakap, dia akan cakap seolah-olah dia lebih. So kebarangkalian besar, bukan kebarangkalian besar, kebanyakan masanya bila apa yang level orang lain terlebih tinggi dia akan manipulate, dia akan menipu untuk menunjukkan bahawa dia lebih hebat. Nak tunjuk dia hebat juga, nak tunjuk dia hebat. So dia akan melakukan pelbagai perkara untuk menunjukkan yang dia hebat. Dan ini, kalau kita kenal orang ini, kita rasa macam orang ini sangat toksik. Memang betul tuan-tuan, sebab apa? Dalam konteks orang yang narsisistik ni tuan-tuan, dia ada satu tingkah laku yang kita panggil sebagai gaslighting. Ini gaslighting ni salah satu lagi istilah mungkin tuan-tuan biasa dengar ada pun. Tetapi saya akan tunjukkan apakah ciri-ciri orang yang suka gaslighting, dan umumnya orang yang suka gaslighting ni adalah orang-orang yang narsisistik. Orang-orang yang narsisistik maksudnya dia cuma dengan diri sendiri, dan semua orang dia anggap lemah, dia akan manipulate, dia akan menipu, dia akan abuse kita emotionally, psychologically, dan sebabkan kita rasa macam aku ada masalah, that kind of things. So apakah sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang mereka lakukan kepada orang lain dalam konteks gaslighting? Gaslighting ni biasanya kita
ada kaitan dengan narcissisticnya. Yang dia akan kata bahawa kita yang perlukan bantuan, kita ni yang tak betul, kita ni yang mungkin mental dan sebagainya. Dia akan cakap dan ulang seolah-olah kita yang mental. Sebab walaupun macam mana keadaan sekalipun, dia akan mengatakan bahawa kita yang ada masalah, kita yang memerlukan bantuan, kita yang gila, kita yang ada masalah kesihatan mental dan sebagainya. Dan bila mereka ulang, sebagaimana sifat gaslighting tu pun, akan sampai satu takat di mana orang yang mengalami this kind of torture ataupun this kind of bully tuan-tuan atau deraan psikologi ni akan merasakan memang dia kot aku ni yang tak betul. Sampai tahap macam tu. Itu yang dia akan dilakukan oleh mereka akan gaslight orang. Yang akan menganggap bahawa semua orang jealous dengan dia. Semua orang jealous dengan dia, semua orang rasa macam dia ada, semua orang rasa tak safe dengan posisi masing-masing. Seolah-olah macam dia boleh ambil sesiapa pun position. Macam kita ni takut bahawa bila dia masuk tu, kita ni akan cemburu dengan dia. Kita akan rasa tak selamat dengan kehadiran dia sebab kan dia kata dia hebat kan tadi kan. Bila dia rasa dia hebat, dia rasa macam dia boleh ambil tempat kita bila-bila masa. Dalam konteks kita dalam government contohnya ataupun mana-mana badan berkanun dan sebagainya. Kita tahu bahawa benda ni bukanlah sesuatu mudah. Bukan kita main masuk office dan boleh ambil dia jabatan orang lain kan. Tidak ada proses dan sebagainya. Tapi bagi mereka layak dan orang bos tak cakap dengan bos dia. Mungkin bos tu pangkat 3-4 grade daripada dia, tapi dia anggap bahawa bos jealous dengan aku. Bila bos cakap dengan aku, nampak dia menggigil. Dia kata bos yang menggigil tengok dia. Jadi macam dia akan ambil segala cues yang dia cakap bahawa aku hebat, orang memang kagum dengan aku, that kind of things. So yang pertama dia akan kata kita ada masalah, yang kedua dia akan kata kita ni suka jealous dengan dia, kita ni insecure dengan keadaan dia dan sebagainya. Dan mereka ini akan mengatakan bahawa apa-apa dia cakap, walaupun cakap dia tu memang penuh dengan sindiran, penuh dengan cakap-cakap yang berhelah dan sebagainya, dia akan kata bahawa kita yang overreact, kita yang berlebih, kita yang emo, kita yang sensitif dan sebagainya. Jadi dia akan torture kita sendiri psikologi tu. Mereka akan kata bahawa kita ni terlampau sensitif, kita ni terlampau mudah sangat terasa, tidak open dan sebagainya. Dan mereka akan cakap bahawa apa benda dia cakap tu walaupun kita tahu bahawa sangat tajam, sangat dahsyat yang boleh mengakibatkan kita rasa sakit, mereka akan membuatkan seolah-olah macam dia buat contoh macam dia kata macam saya buat lawak je sebenarnya, tak ada apa-apa yang serius pun. So dia akan buat begini mengakibatkan kita pula rasa bersalah. Rasa bersalah sebab apa? Sebab bila dia kata benda tu joke dan kita terasa of course macam aku ni memang sensitif kot kita rasa macam memang aku sensitif kot, memang dia saja buat lawak. Dan mereka memang pandai dalam konteks ni menunjukkan bahawa mereka konon-kononnya buat lawak. Dan mereka juga akan sentiasa kata alah benda lepaslah dia kan, walaupun dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang, tapi mereka akan kata tak payahlah cakap pasal tu, benda tu tak penting, tak payahlah buat naik balik isu tu, tak payahlah nak bincang, tak payah. Tapi dia akan ulang benda yang sama tuan-tuan. Macam inilah kita tak bawa bincang, tetapi dia orang kata itu tak penting, itu sikit je, itu dia boleh diubah dan sebagainya. Dan sentiasa menyatakan bahawa orang lain yang masalah bukan dia. Okay, dan at the same time, kadang-kadang dia akan kata, walaupun dia kata sesuatu tuan-tuan, dia akan kata, awak yang salah faham, awak yang sebenarnya buat cerita. Tiba-tiba kita pula buat cerita. Kan? Kita pula buat cerita kan. So bayangkanlah, jika sekiranya kita berhadapan dengan individu yang sebegini tuan-tuan, mereka ini, macam saya katakan bahawa kehidupan mereka revolve. Revolve tu maksudnya sentiasa berkaitan tentang diri aku dan aku. Dia sentiasa aku tuan-tuan. Dia sentiasa aku yang betul, aku yang hebat, aku yang dahsyat, aku yang dicemburui, aku yang terlampau pandai, aku yang terlampau hebat. Macam-macam lah akulah. Dan cerminan dari kehidupan dia sentiasa aku, dan orang semua kena aku. Orang semua mengakui bahawa akulah yang paling hebat. Dan umumnya tuan-tuan, golongan narcissistic ni ada dua jenis. Yang pertama adalah adalah kita panggil sebagai vulnerable. Grandiose narcissistic dan vulnerable narcissistic ini ada bezanya. Sebab kita nak kena tahu juga kan, nak kena tahu juga dari mana datangnya kan personality yang pelik-pelik yang dahsyat-dahsyat ni kan. Okay. Grandiose narcissistic ialah orang yang akan sentiasa rasa nak marah, geram dan juga akan menunjukkan tingkah laku agresif bila mana orang tak menghargai dia. Walaupun sebenarnya tak ada benda pun nak dihargai, tak ada benda besar pun yang dia buat sebagainya, benda-benda biasa je pun.
Tetapi dia nakkan penghargaan tu 24 hours a day. Sentiasa dihargai. So dia merasakan bahawa setiap benda yang dia buat tu memang wajib untuk diberikan anugerah so-called. Dia tak merasakan bahawa benda tu tengah tanggungjawab dia. Dia merasakan setiap benda yang dia buat tu adalah sesuatu yang macam anugerah yang dia berikan kepada orang lain. Walaupun sebenarnya itu semua kerja dia, tetapi dia menyifatkan segala benda dalam kehidupan dia tu adalah satu benda yang aku buat ni sebab aku nak buat tahu. Cuma kau kena cakap thank you to me. Kau kena cakap terima kasih kat aku. Kau kena hargai aku. Kau kena puji aku, that kind of thing. So umumnya orang-orang yang grandiose narcissistic ni tuan-tuan, mereka ni dibesarkan dalam keluarga yang sangat protektif. Overprotective parenting kita panggil. Overprotective parenting tu maksudnya zaman kanak-kanak tu, ibu bapa dia akan sentiasa up dia. Maksudnya walaupun anak orang lain pun lagi hebat daripada anak dia, tapi anak dia lah yang paling hebat kan, walaupun anak dia contoh lah, saya bagi contoh simple je. Katakanlah dalam kelas tu ada 40 orang, anak dia nombor 40 kan. Tapi dia kata, oh tak, sebenarnya awak lah yang paling pandai. Nombor 1 tu tak pandai sebenarnya. Nombor 2 tak pandai. Nombor 39 pun tak pandai. Awak lah yang paling pandai. Awak lah yang paling hebat. Awak lah yang paling dahsyat. Awak lah yang paling brilliant. So ibu bapa yang akan sentiasa mengagung-agungkan anak dia sampai anak-anak dia, dia punya realiti anak dia tu distorted. Distorted tu maksudnya macam, oh memang saya hebat kan. Dan hidup dia, kan hidup anak ni dibesarkan dalam keadaan dia feed on pujian. Dia akan sentiasa dipuji. Tak kena tempat. Of course, dalam konteks parenting ni tuan-tuan, memang kita kena puji anak. Puji tu kenalah berdasarkan memang yang wajar. Memang patut dipuji, memang patut diiktiraf apa yang dia lakukan. Tapi kalau puji 24 jam tanpa sebab puji yang melampau-lampau itu akan mendatangkan masalah personality bila mereka besar nanti. So ibu bapa yang overprotective, ibu bapa yang melindungi anak-anak ini dari segi macam kejatuhan, dari segi kejatuhan tu maksudnya dari segi macam mungkin ada benda obstacles dan halangan-halangan di kehidupan dia. Semua benda ibu bapa akan settlekan sebagainya. Anak itu ditatang bagai minyak penuh, tak boleh langsung tak boleh langsung bergoyang, tak boleh langsung tumpah sikit pun tak boleh dekat nafsu. So bayangkanlah anak-anak ni yang dibesarkan. Anak-anak tak salah tuan-tuan, cara kita bawa anak membesar mengakibatkan anak-anak ini merasakan bahawa dunia kena iktiraf aku, dunia kena berikan apa yang aku mahukan, dunia kena puji aku, dunia kena sanjung aku. Sebab mereka dibesarkan begitu. Itulah grandiose narcissistic. Golongan kedua pula kita panggil vulnerable narcissistic. Vulnerable narcissistic ni ialah anak-anak yang dibesarkan dalam keadaan mereka ni dibiarkan dari segi emosi. Maksudnya memang tidak ada langsung pengiktirafan. Zero pengiktiraf pada ibu bapa, mereka ditinggalkan, mereka dianggap sebagai anak-anak macam sebenarnya aku tak nak kau ada, tapi nak macam mana kan kau lahir jadi jalan besar lah. Dia kan maksudnya anak ini tidak pernah rasai penghargaan daripada ibu bapa mereka. Jadi bila kehidupan mereka sentiasa tidak dihargai, mereka akan membesar dengan keadaan yang sangat marah. Sebab apa? Mereka lihat anak-anak sekeliling mungkin ibu bapanya ada, ibu bapanya cakap thank you, ibu bapanya mungkin peluk, cium dan sebagainya, diberikan kasih sayang. Tetapi anak ni dari segi emosinya dibiarkan, membesarkan keadaan emosi yang sangat vulnerable. Bila mereka membesar terdepan, salah satu ini psikologi, kita panggil sebagai pertahanan psikologi ni ialah aku kena jadi orang hebat walaupun aku tak hebat. So aku kena tunjukkan aku hebat, aku kena tunjukkan bahawa aku agresif, aku kena tipu, manipulate, aku kena buat sesuatu segalanya untuk tunjukkan bahawa aku hebat. Ini betul tuan-tuan, bukan macam bukan secara ataupun diplan untuk lakukan, tetapi mereka dah jadi macam sebahagian je personality mereka. Bahagian personality mereka akan membesar dan menjadi orang yang akan sangat sensitif bila orang tak puji, sedangkan tak ada pujian yang diberikan, akan jadi mudah terasa, akan jadi mudah sentap, akan menjadi mudah macam down dan sebagainya kan. Mungkin kita jumpa juga kawan-kawan kita yang macam kita kata kau kerja sama macam aku pun, apa masalah kau ni, tak boleh semua benda pun nak kena bos nak kena cakap thank you, good job, apa masalah kau ni kan. Kita sekarang tak adalah penting sangat benda-benda macam tu kan. Yes, perlu, tetapi bukanlah macam every single thing yang kita buat nak kena dapatkan pengiktirafan kan. Sebab majoriti kita buat kerja sebab tanggungjawab tuan-tuan kan, bukan sebab apa. Yeah, of course kita bekerja untuk gaji, tetapi bukanlah pengiktirafan saja yang kita nak buat kan. Benda ni tanggungjawab dan kita buat je. Dapat pujian alhamdulillah, tak dapat pun bukanlah yang penting, tak kena kutuk, tak kena marah dan sebagainya. We are okay with that, right? Tetapi memang ada orang yang sangat sensitif dengan ini. So ini yang kita panggil sebagai faktor nurture. Nurture tu maksudnya faktor didikan, bagaimana orang-orang yang dibesarkan mengakibatkan mereka membentuk tingkah laku ini. Ada juga di kalangan mereka-mereka yang narsistik ni sebenarnya mereka adalah mangsa buli zaman kanak-kanak.
So mereka dibuli, didera dan sebagainya bila zaman kanak-kanak begitu. Bila mereka dah besar, jadi agresif dari segi nak kontrol orang lain. Agresif nak kontrol orang lain macam mana? Dia akan manipulate, dia kata dia tidak ada empathy. Orang narsisistik ni, satu, dia tak ada kesedaran tentang dia ada masalah. Kedua adalah dia tidak kesian kat orang lain pun. Dia tak ada, saya kena hilangkan. Dia tak ada isu saya nak kena hilangkan narsisistik. Tak ada. Dia sentiasa aku tak ada masalah, korang yang masalah, korang yang salah faham, korang yang jealous, korang yang buat-buat cerita, korang yang sebenarnya ada masalah. That kind of thing. Itu cara dia orang. Jadi bila ini berlaku, tuan-tuan, dalam konteks interpersonal, dalam konteks kita dengan pasangan, bila kita ada pasangan yang narsistik, biasanya pasangan narsistik akan mengalami kemurungan, akan mengalami anxiety, akan jadi mangsa buli dari segi emosi. Mereka akan sentiasa rasa bersalah, mereka akan sentiasa ambil tanggungjawab, mereka akan sentiasa blame themselves, mereka akan sentiasa menyalahkan diri sendiri dalam konteks apa saja dalam hubungan tersebut. Sebab apa? Pasti akan gaslight. Orang narsis akan psycho, mudah dipaham. Orang psycho, dia akan psycho pasangan ini sehingga pasangan ini menganggap bahawa memang aku yang tak betul, memang aku yang tak baik, memang aku yang kena improve, memang aku yang tak bersabar, memang aku yang kurang agama, memang akulah kurang. Semua aku. Sedangkan sebenarnya individu ini sebenarnya telah di gaslight. Semua orang kata, kau ni ada masalah ni kan? Tak. Aku suami aku ke isteri aku yang terbaik dalam dunia, aku yang salah. Suami aku, isteri aku yang cakap macam tu kan. So mereka ini biasa dalam keadaan tidak yakin diri, mungkin depressed, anxious dan sebagainya. Sebab apa? Sentiasa ditekan. Dalam pekerjaan pula tuan-tuan, golongan narsisistik akan mengakibatkan kita punya tempat kerja akan menjadi sangat toksik. Toksik sebab apa? Sebab kita akan risau cakap apa pun tuan-tuan boleh menjadi bahan untuk digunakan. So mereka ni kutip segala benda yang kita cakap dia kepala hati, benda cakap, dan dia akan gunakan against us. So manipulasi, dia akan gunakan segala benda tu against us. So kita dalam ruang pekerjaan tu dia akan laga-laga kita sebagainya, dan tapi pada masa yang sama kita memang nampak dia masalah, tetapi bila dah selalu semua orang pun macam aku tak cakap pun kan, semua orang jadi macam betul tapi semua orang jadi ragu-ragu tentang apa yang dia faham, apa yang dia tahu, apa yang dia nampak. Sebab dia akan beri macam-macam signal kepada pelbagai orang, dan umumnya kalau macam dia dengan bos, tuan-tuan, dia dengan orang atasan nampak macam dia tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Dia tahu nak menjaga dia punya status dia. Sebab apa tadi? Sebab mereka tidak mahu dimarahi, mereka tidak mahu diperkecilkan dan sebagainya. Sebab itu dia akan, dengan orang atas dia akan so dia tak ada masalah. Tapi dengan orang yang sama level dengan dia, orang bawah dia memang sebenarnya masak lah dengan perangai dia tu, dan semua orang memang tak tahan dengan dia. Dan seperti yang saya katakan, bila kita berhadapan dengan tingkah laku orang yang narsisistik ni, sudah tentu kita punya jabatan, kita punya unit akan jadi tak best, tuan-tuan. Terutama jika sekiranya mereka ini adalah ketua ataupun kata unit ke jabatan. Sebab apa? Dia tu ada perbincangan kalau meeting contohnya 2 jam lah dia cakap idea tak ada. Dia takkan tanya idea, dia takkan tanya apa-apa. Dan kalau orang bagi idea, tu bagus, semua ni macam ini benda ni ini out of box, tapi dia akan ambil dan dia akan seronok dengan suara dia sendiri. Dia akan seronok dengan dia sendiri, dan dia akan sentiasa bercakap tentang diri dia, apa yang saya buat, pengalaman saya bekerja di TH selama 2 tahun ni. 2 tahun baru, yang dekat depan tu ada 20 tahun. Tapi pengalaman saya berdasarkan 2 tahun. Contohnya dia sentiasa overconfident dengan diri dia sendiri, dan dia akan kontrol. Dan of course bila jadi bos, memang kita semua akan lemah dengan tingkah laku tersebut. Sebab kita tak ada ruang berbincang. Dia tak salah. Again, dia tak salah. Orang lain yang salah. Dia tak salah langsung. Orang lain yang salah. Itu pandangan dia. Dan of course kalau dia dah jadi bos, dia dah kuasa. Kita semua memang jadi susah lah nak berbincang dan sebagainya. Dan kita semua rasa tak selamat. Kita semua rasa tak selamat dengan keadaan tersebut. Sebab dia akan sentiasa mengakibatkan kita rasa tak best, tak seronok, rasa keliru dengan keadaan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak deal dengan dia? Macam mana kita nak deal? So sebenarnya tuan-tuan, narcissistic personality ni ataupun mereka yang ujub dan angkuh dan bangga diri, senang faham, adalah mereka yang mempunyai masalah psikologi. Dia
kira sebagai salah satu penyakit mental, tetapi penyakit mental yang dalam konteks personality disorder ni tuan-tuan adalah bukanlah satu penyakit yang boleh diberikan ubat, makan ubat dan settle. Sebab biasanya dia memerlukan bantuan orang lain di sekelilingnya untuk mengajar ya, supaya sedar bahawa engkau yang masalah, bukan orang lain. So itu yang amat sukar untuk dilakukan sebab kita ni kita macam umum lah, macam contoh kita kan, umumnya kita ni nak, kalau boleh nak kerja dalam keadaan aman, kita tak nak timbulkan masalah, kita tak kita ni macam tu lah so kita akan try tolerate, tapi makin lama makin semua orang pun macam masak dan kerja pun tak best dan sebagainya kan, sebab toxic. So toxic environment, toxic relationship, toxic pejabat yang toxic sebagainya, dan ini semua akan mengakibatkan kenapa yang penting sebab dia akan mengakibatkan kita punya office akan jadi stres, kita punya office akan jadi burn out, dan obviously performance semua orang akan mula jatuh. So saya biasa berjumpa dengan co-worker kan, pekerja-pekerja yang kata, doktor macam mana doktor, kami ni ada seorang ni doktor, seorang ni dia seorang je doktor, kami ada 30 orang tapi kami 30 orang stres dengan dia seorang doktor, sebab dia akan buat macam. So bila kita tanya apa yang you all buat dengan dia, itulah doktor macam kami ni kesian. Jadi macam tu, kita pula kesian dia. Sebab apa? Sebab dia kan tadi saya kata dia boleh gaslight kita balik. So kita macam nak ambil tindakan, nak buat sesuatu pun macam serba salah, sebab dia kata sebab tingkah laku dia tu memang dia bijak lah dari segi itu. Itu adalah benda yang biasanya dia buat sebab inilah cara dia boleh hidup tuan-tuan sebab itu dia punya personality. Okay. Dan narcissistic ni tuan-tuan, macam saya katakan tadi, umumnya bila mereka ada masalah lain baru mereka akan datang. Macam contohlah bila mereka bertemu buku dengan ruas. Maksud bertemu buku dengan ruas tu maksudnya dia bertumpung dengan co-workers ataupun bos ataupun orang bawahan yang betul-betul boleh kontrol dia. Bila orang boleh kontrol dia betul-betul, bila orang boleh patahkan dia tuan-tuan, dia akan depres. Nah, itu adalah biasanya akan berlaku. Mereka akan depres, mereka akan anxious, mereka akan hilang semangat, mereka akan dan ramai di kalangan mereka akan mula menggunakan bahan-bahan yang lain sebab of course sebab mereka ni nak tunjukkan mereka hebat sebagainya. Mungkin kadang-kadang mereka anxious, mereka akan mendadah untuk bagi tenang. Mungkin mereka akan menggunakan alkohol saja untuk bolehkan menunjukkan mereka lebih hebat. So mereka akan datang ke kami. Sebab apa? Kemurungan, anxiety ataupun masalah ketagihan yang lain. Tetapi bukanlah maksud orang yang datang dengan kemurungan, anxiety sebagainya itu ada masalah narcissistic, tidak. Tapi umumnya narcissistic people ni akan datang kerana itu, bukan kerana narcissistic dia. So bila bertemu buku dengan ruas, of course dia akan jadi down lah. Dia akan jadi down sebab rupa-rupanya hakikatnya aku ni tak adalah hebat sangat kan. So bila dalam keadaan ini tuan-tuan, of course kita nak belajar bagaimanakah kita nak deal dengan mereka-mereka yang begini. Mereka yang begini. Okay, yang pertama, tuan-tuan kena faham, orang-orang yang narcissistic sangat pandai memanipulasi emosi kita. Jadi kita jangan terperangkap dengan kita panggil sebagai permainan pemikiran atau permainan emosi. Sebab dia boleh menyebabkan kita nak marah, kita nak sedih, kita rasa down dan sebagainya. Sebab itulah dia punya makanan dia. Sebab itulah bagaimana kerana kita tahu bahawa dalam konteks kita sebagai manusia tuan, bila kita beremosi, itulah kita akan melakukan banyak kesilapan. Of course bila kita tengah marah sebagainya, masa itulah kita akan melakukan banyak kesilapan, dan inilah makanan dan ataupun ruang untuk mereka manipulate kita. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan, bila kita deal dengan diorang ini, bila kita cakap dengan diorang ini, bila kita rasa kita beremosi je, kita kena stop. Jangan teruskan, kena berhenti, jangan teruskan. We need to choose our maksudnya kita kena berhenti, kita kena be professional, kita kena cakap dengan diri tu. Okay, kalau aku continue ni, kalau aku terus cakap dengan Mamat ni, Minah ni, aku rasa aku yang akan marah, aku rasa aku yang akan down, aku rasa aku yang akan penat. Jadi kita berhenti. Sebab most of the time tuan-tuan, bila kita bercakap, berdebat, sebab kita akan try untuk bring our points forward. Kita
kita nak beritahu dia kau buat benda salah, tapi dia akan just macam pergi kanan, pergi kiri, pergi depan, pergi belakang, dan kita nampak macam dia tak akan ke mana-mana. Dan akhirnya kita, majoritinya kita akan marah ataupun kita macam susah lah macam ni kan. So kita akan melakukan sesuatu yang tak patut kita lakukan dan dia akan menang sebab dia akan manipulate emosi kita. So bila mana ini berlaku tuan-puan, kita kena belajar untuk kenal pasti emosi dan kita kena berhenti daripada berterusan berdeal dengan diorang ni sebab diorang boleh makan emosi kita, kita penat psikologi dan kita akan melakukan kesilapan. Okey. Nombor 2 adalah umumnya tuan-puan, kita ni bukan keeping scores lah. Orang kata keeping scores atau records. Maksudnya kita ni bukanlah jenis orang yang akan mencatat segala kesalahan dia ataupun rakam ataupun ambil gambar ataupun jadikan apa-apa yang dia tak buat betul sebagai black and white. Sebab kita kerja sebagai satu team kan. Kita tak nak, bukan kerja kita nak cari orang putih kata witch hunting, nak cari kesalahan orang lain. Tetapi dengan orang-orang yang narsisistik ni tuan-puan, tak kisahlah bos kita ke rakan sejawatan kita ataupun orang bawahan kita kena pastikan setiap perkara yang berlaku dalam tempat kerja ataupun dalam hubungan mestilah ada black and white. Jangan sesekali kita just cakap, okay, kita ambil order tu tanpa ada black and white. Sebagai contoh, even katakanlah order tu, arahan ataupun permohonan itu dilakukan secara secara tidak black and white. Cakap, kau tolong aku ni, nanti aku tolong kau. You kalau boleh kan, keep dengan cara apa? Okey, kita cakap okey, tak apa, nanti kita akan message dia. Okey, kau minta kau tolong ini. WhatsApp dia. Nanti kau akan tolong aku ni. Okey, tak? Boleh ke? Okey ke? Kan betul kan apa cakap? Dia kena kata ya and then you keep it. So even anything about your boss ataupun orang dalam rakan kerja dan sebagainya mestilah kena black and white. Supaya setiap benda tu tidak boleh dia kata kemudian hari, saya tak cakap pun. Saya bukan kata begitu dan sebagainya. Everything macam kita buat minit mesyuarat lah tuan-tuan. Orang macam ni, dia kena hidup kita kena macam tu. Dia kena everything must be done properly, objectively dan professionally, terutama di tempat kerja. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, kita kena pakat, kena pakat dengan sesama kita sendiri dan kita sebab majoriti daripada kita bila kita deal dengan orang narsistik sebenarnya semua orang pun ada perasaan sama. Semua orang ada perasaan sama sebab dia orang sebenarnya orang-orang narsistik ni dia tak ada kawan tak ada kawan rapat. Sebab apa? Siapa dia jadi kawan rapat ni sebenarnya dia akan manipulate. So orang akan penat dengan dia. So mungkin pada peringkat awal orang akan kagum dengan segala cerita-cerita grandios dia tuan-tuan, tetapi akhirnya orang akan nampak sebenarnya benda itu tak betul. Jadi mereka ni tidak ada kawan rapat dan orang susah nak rapat ni. Memanglah sebab apa macam nak rapat kalau kita akan manipulate, betul tak? So dalam konteks ini tuan-tuan, kita yang merasakan kita tak ada masalah ni dan kita yang rasa pakat sama idea atau sama pandangan pada orang ni, kita kena pakat dan bekerja bersama dan elakkan daripada kita isolated bila kita kena deal dengan dia. So everyone must work together, mesti ada one voice, mesti ada kerja yang sama supaya kita tidak ada ruang untuk dimanipulasi secara individual. Sebab mereka boleh bagaimana mereka merosakkan organisasi. Mereka ini akan memilih setiap orang, dia akan cakap ini dan ini. Dan ini sebenarnya memang berlaku kan. Sebagai contoh, kita tahu bahawa ada mungkin rakan-rakan yang kita tahu ataupun orang-orang yang kita pernah kenal bercerita tentang ada seseorang dari jabatan bila cakap dengan A, dia kutuk pasal B, bila cakap dengan B, dia akan kutuk pasal C, dia akan kutuk pasal D, dia akan laga ke semua orang. So, dalam konteks ini, korang kena develop alliance ataupun kena bersatu hati. And then, nombor 4, tuan-tuan, kita kena jaga tenaga emosi kita. Jangan, ataupun kita kena elakkan bercakap dengan mereka tentang perkara-perkara yang very personal atau benda-benda yang sangat sesuatu yang menyentuh kita punya perasaan. Elakkan daripada kongsi segala benda yang bersifat personal dengan mereka. Sebab benda-benda ini tuan-tuan boleh makan diri. Ramai di kalangan orang-orang ini memang suka nak tahu, nak tahu detail. Suami kau macam mana, isteri kau macam mana, anak kau macam mana, rumah kau macam mana, gaji kau okey, hutang kau okey. Sebab dia menunjukkan simpati yang sebenarnya semua simpati yang ditunjukkan untuk nak kutip maklumat untuk dia nak gunakan ke atas kita balik. So ini tingkah laku yang kita ya Allah, kalau bila dengar Dr. Roslan cakap ni, betul ke dia macam ni Dr. Roslan? I think most of you ada jumpa orang-orang begini somewhere in your life kan, somewhere in your life.
adalah tingkah laku ini sebagaimana yang saya cakapkan. Dan yang kelima, tuan-puan, kita kena sentiasa make sure bahawa kita ni berintegriti. Kita kena berintegriti. Maksudnya tanggungjawab kena dilaksanakan dengan baik, amanah kena dipegang dengan betul. Kita mesti boleh seorang yang tangan, boleh dipercayai. Supaya apa? Supaya integriti kita tidak akan dipersoalkan bila sesuatu berlaku dalam konteks apa sekalipun. So, benda ini penting. Sebab apa benda ini penting? Sebab inilah cara untuk kita deal dengan orang-orang yang ada masalah. Perempuan, bila kita cakap tentang narcissism, adalah orang bangga diri, orang yang ada ujub dan pungkat tentang keupayaan diri, orang yang tidak mempunyai kesedaran tentang kelemahan ini, walaupun mereka tahu bahawa ada kelemahan, tapi mereka akan manipulate supaya kelihatannya orang lain lebih lemah. Mereka akan untuk menjadi orang lain, emotional blackmailing. Orang ini akan Betul, doktor. sebenarnya Dia sangkut sikit, doktor. secara umumnya. Okey, dah dapat balik? Macam mana? Ada balik kan? Ada, dia ada. Dia on off tadi. Ada dah? Dia ada. Kan dia ada. Ada. Sorry, saya nampak macam lain. Mungkin doktor boleh repeat balik, doktor. Jadi, kita ni tuan-tuan, hari ini dia akan lihat dalam mana-mana tempat kita bermalah, mungkin kadang ada problem je, doktor. yang dengar tu sampai mana tadi? Betul, masih tersangkut lagi, doktor. Okay. Doktor. Mungkin doktor boleh offkan kamera, doktor. Saya rasa mungkin doktor offkan kamera dan kita dengar. Mungkin boleh slow, rendahkan sikit upload doktor tu. Offkan kamera. Okey. Okey, cuba doktor, boleh. Still sama. Saya sekarang? Still sama, doktor. Dia masih tersangkut. Tengah shock ni. Jadi, saya buat kesimpulan tadi. Okey, it's okay, doktor. Okey, baik. Itulah. Boleh Clear, doktor. Okey, boleh. Boleh teruskan, doktor. Okey, so kesimpulan tuan-tuan dalam konteks perbincangan kita hari ini adalah berkaitan tentang personality yang boleh mendatangkan mudarat dalam konteks interpersonal kita ataupun muamalah kita. Itu yang penting sebenarnya. Sebab kalau kita tengok tajuk, kita cakap tentang narsisistikah kita ataupun narsisistikah aku. Tapi sebenarnya kita kalau macam even kalau contoh kalau kita ni seorang yang narsisistik, kita kata that is not me lah, itu bukan aku lah, ini bukan aku, itu bukan aku. Ni semua orang salah faham lah. Ini tak betul ni. Ini kita akan jadi macam tu. Kita akan kita tak akan tiba-tiba dapat hidayah pula hari tak. Umumnya hidayah tu datang dari mungkin kesusahan yang mereka hadapi bila bertemu dengan orang-orang yang betul-betul boleh deal dengan diorang. Itu adalah konteks yang boleh berlaku kepada orang-orang seperti ini. So, tuan-tuan dan puan, bila tadi saya dah simpulkan dalam konteks bagaimanakah kita nak deal mereka. Sebab mereka ini secara umumnya, kalau saya nak boleh simpulkan dengan cara mudah adalah nombor satu, kita kena kurangkan kontak dengan orang-orang begini, kurangkan bercakap benda-benda tak penting dengan orang begini, be objektif, be black and white. Konteks black and white tu semua benda kena ada bukti, semua benda kena ada bertulis, semua arahan kena di copy ke soft copy apa-apa sajalah supaya korang tahu bahawa korang deal dengan saya. Sebab faham dalam konteks kita bekerja kadang-kadang ataupun dalam kita berhubungan kadang-kadang kita ni nak mudah tak naklah tulis-tulis macam pening-pening kan, tak payah nak cetak apa
apa-apa, kau dengar aku cakap sudahlah, kau faham sudahlah. Tetapi dalam konteks dengan orang-orang begini, contoh kalau kita deal dengan higher up, superior kita yang kita nampak macam narcissistic. Kita catat betul-betul apa yang kita dengar, apa yang kita faham, dan kita tunjukkan dekat dia balik. Dah dia kata A, dah kata okay, baru kita akan kata okay, on. Yang dia kata okay tu pun mestilah ada black and white. Nah, gitu. So everything must be done professionally. Kita bukan macam tak apalah, it's okay lah, tak apalah, cincai lah. Jangan. Kalau tuan-tuan dan puan nak jaga kesihatan emosi dan psikologi tuan-tuan dan puan, memang kita kena black and white. Memang kita kena kerja cara macam tu. Dan bila kita buat begini tuan-tuan, lebih mudah untuk kita mengendali tingkah laku yang boleh mendatangkan toksik di dalam tempat kerja kita. Sebab apa? Semuanya ada sistem. Dalam kerja kita ni sebenarnya ada sistem, tapi lah bila kita kerja dah lama-lama ni, kadang-kadang kita bukan tak nak ikut sistem, tapi kita adalah shortcut sikit. Shortcut tu tak salah pun, tetapi dalam konteks dengan orang begini, jangan guna shortcut. Okay? Ringkaskan, bila bercakap dengan mereka, jangan bawa emosi, jangan bawa cerita peribadi, tak payahlah nak share apa-apa dengan orang-orang ni. Elakkan. Bukan kita ni syakwa sangka, tetapi kalau kita dah tahu, dah perangai macam tu, lebih baik kita mengelakkan mudarat yang lebih besar. Okay, saya rasa kita ada around 10 minit untuk soalan kalau ada. Jika tuan-tuan nak perempuan nak tanya apa-apa, boleh tanya. Dan saya boleh jawab pada. Okey, Minta maaf tadi ada sikit tersangkut, saya perasan tersangkut tadi, tapi saya rasa macam tersangkut tu saya dah cakap semula dah, insyaAllah. Okey doktor. Kalau dilihat di ruangan chat doktor, ada beberapa soalan. First daripada Puan Norah Rafizah. Macam mana kita nak tahu kita ada masalah mental ataupun tidak? Adakah kita akan tahu sendiri ataupun orang luar? Okey. Macam mana kita nak tahu kita ada masalah kesihatan mental ke tidak? Soalan dia. Okey, umumnya tuan-tuan, kita akan tahu bahawa kita ni mungkin ada masalah kesihatan mental. Tak semestinya penyakit mental bila mana kita merasakan bahawa kita punya personality berubah. Kita rasa macam kita ni tidak lagi seperti mana kita yang dulu. Itu adalah petanda bahawa kita ada masalah kesihatan mental. Bukan penyakit, tak semestinya. Kita rasa macam kita bukan macam orang yang dulu. Kita rasa macam kita tak ada semangat mungkin. Dari segi performance kita pun tak sebaik dulu. Kita rasa macam ada banyak benda yang aku boleh buat, sekarang aku tak boleh buat. Kita tak boleh capai tahap kita yang dulu. Kita rasa tak seronok dengan apa yang kita lakukan. Kita rasa stres dengan segala benda yang kita buat. Kita rasa overwhelmed. Kita rasa tak. Semua perasaan-perasaan yang menyesatkan emosi kita, itu adalah petanda bahawa kita ada masalah kesihatan mental. So bila itu berlaku pada diri puan atau tuan sekalian di luar sana, dapatkanlah bantuan. Bantuan ni tuan-puan, dia macam-macam level. Saya rasa mungkin Dr. Nadia pun dah sentuh. Bantuan pertama, level pertama adalah orang-orang yang kita sayang. Bantuan level kedua adalah rakan-rakan sekeliling kita, rakan sekerja kita. Bantuan ketiga adalah dengan mungkin internal counselors atau internal psychological support. Bantuan keempat barulah kita keluarkan bantuan. Ini adalah level-level, ataupun kadang-kadang kita mungkin tak nak cakap dengan orang rapat kita sebab kita rasa macam kalau aku cakap dengan pasangan aku, kalau aku cakap dengan orang mak ayah aku, mungkin kalau dia apa-apa dia cakap balik dia setelah rasa hati, nanti mungkin hubungan aku rosak pula. Mungkin kita cari profesional. Itu boleh menyelamatkan banyak situasi. Sebab of course kalau boleh kita tak naklah jumpa orang lain. Doktor pun sebenarnya kalau boleh tak nak jumpa doktor. Sebab rasa macam malulah doktor. Saya rasa malulah dengan masalah. Saya rasa masalah saya kecil doktor. Dia orang akan mulakan dengan istilah-istilah saya rasa masalah saya kecil, tapi saya tak boleh nak hadap doktor. Macam mana doktor? Saya malu nak cakap doktor. Saya akan optimis. So bila kita mendapati bahawa ada perubahan yang ketara daripada kualiti hidup yang kita lalui, itu bermaksud bahawa kita mungkin ada masalah kesihatan mental. Dia ada sebenarnya 4 lah boleh cakap tanda bahawa kita mungkin ada masalah kesihatan mental. Yang pertama, perubahan yang kita lihat pada diri sendiri. Dari segi kita punya upayaan kita untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Yang kedua adalah ketidakupayaan kita untuk menangani stres biasa dan kehidupan kita pun kita rasa apa. Dulu-dulu tak ada apa-apa pun. Contoh macam dah kerja dengan TH mungkin dah 10-15 tahun. Kerja sama je kan. Mungkin adalah perubahan-perubahan sistem, tapi kita okey je dulu ni. Tak ada masalah. Tiba-tiba dah dari sini tiba-tiba ada masalah pula. Maksudnya kita tak mampu lagi untuk menangani stres yang normal dalam kehidupan kita. Itu adalah petanda kita ada masalah. Yang ketiga adalah performance kita drop. Yang keempat adalah di mana kita tidak lagi nak mampu untuk menyumbang ke dalam komuniti kita.
kita. Kalau sebelum ini kita boleh buat macam-macam dan komuniti, tiba-tiba sekarang ni kita jadi stop. Kita lebih suka menyendiri. Kita tak keluar, tak bercampur orang, tak pergi masjid, tak pergi tak join apa-apa program dekat jabatan dan sebagainya. Kita ada bahawa kita mungkin ada masalah eksperimental. Okey, itu saja jawapan saya. Okey, thank you Doktor. Ada soalan kedua Doktor daripada Haji Syahrul Najmi. Adakah suka memaki hamun dan menganggap diri sebagai diva sebagai ciri-ciri narsistik? Okay, betul. Tepat saya Haji, memang itulah ciri-ciri mereka ini sebab maki hamun ni biasanya umumnya bila orang cabar. Bila orang cabar, dia akan mula berkata kesat, dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dan kuat dan strong supaya dia boleh diam. Macam saya katakan, dia akan tunjukkan bahawa dia hebat. Tetapi mungkin dalam konteks ciri-ciri yang tersebut tu, kadang-kadang dia mungkin dia cross sikit kepada satu lagi personality yang dalam kluster yang sama. Untuk tuan-tuan sebab saya tak nak cerita panjang lebar dalam konteks ini, sebenarnya narsisistik ni adalah salah satu daripada personality dalam 4 personality yang kita consider sebagai dramatic dan unstable. Yang lainnya adalah antisocial. Antisocial ni adalah mereka-mereka yang secara teknikal lah penjenayah sebenarnya cerita. Sebab mereka akan tak ada rasa ihsan langsung pada orang lain. Yang kedua adalah borderline. Borderline ni lebih sebenarnya drama dan perhubungan tak stable, bercerai-berai, bergaduh, hubungan sekejap-sekejap putus. Ada banyak masalah lain, emotionally tak stable. Dan yang keempat adalah kita sebagai histrionik. Histrionik drama. Umumnya mereka akan ada tingkah laku diva lah. Cara pakai pun lain, cara cakap pun lain. Dia akan buat segala benda yang macam against norma patut kata macam ni. Contohlah katakanlah tuan-tuan dan puan, semua orang wajib pakai wajib pakai baju batik pada hari Khamis, tapi dia akan sentiasa melanggar benda-benda yang sepatutnya norma dalam tempat itu. Kalau contohlah tuan-tuan dan puan, mungkin warga Tuan Haji semua orang umumnya pakai tudung. Tapi dia seorang dia tak pakai tudung sebab dia akan langgar segala benda yang norma dalam konteks itu. Sebab apa? Dia nak tunjukkan bahawa dia berlainan di bawah lain. So kadang-kadang Tuan Nasional ni personality ni sama je lah. Dia sebenarnya bawa kluster yang sama. Tapi itulah tingkah laku yang mereka boleh tunjukkan. Okey, next daripada Hajah Rosnita. Macam mana nak sedarkan diorang ni Doktor? Especially orang tu lebih tua daripada kita. Mungkin ketua kan? Sebab sikap-sikap ini banyak menyebabkan orang di bawahan ataupun yang berinteraksi dengan dia stres. Terpaksa layan je tapi hati sakit macam tu. Okey, yang pertama sekali layan adalah secara profesional. Orang-orang ni macam saya katakan tadi kena limitkan komunikasi, pendekkan komunikasi, tunjukkan kepada mereka dengan kau kita orang akan just straight to the point. Tak ada senyum-senyum, tak ada sengit-sengit, tak ada sembang-sembang panjang-panjang, tak ada makan sama, tak ada yang sewajarnya. Tetapi dengan orang ini kena limit. Dan even kalau macam dia nak ketawa ke, dia biar dia ketawa seorang macam tu. Maksudnya technically kita jangan selitkan emosi ke dalam perbincangan sebab mereka tidak peduli dengan emosi kita, tuan-tuan puan. So jangan kita libatkan emosi. Dengan mereka kena limit. Dan semua orang macam saya katakan kena pakat sama-sama. Layan orang itu sebagaimana yang sepatutnya, begitulah. Kalau memang itu kita laksanakan sebaik mungkin, amanah kita telah bertesan dengan apa-apa saja tingkah laku lain yang tak patut. Kalau korang boleh pakai sama dan korang boleh go upstairs, maksudnya atas daripada dia lagi bagus. Tetapi saya faham bahawa majoriti kita tak akan buat macam tu sebab kesian dan sebagainya kan. Kalau korang sanggup, why not? Kalau korang boleh pakat semua, okey, jom kita pergi inilah bos lah, bos atas bos supaya kita boleh cakap terus dengan dia. Sebab kalau korang confront, tidak akan berjaya sebab mereka ini tidak akan anggap bahawa mereka salah. Dia akan kata korang ni sepatutnya kena ikut aku betul. So korang jaga diam, cakap aku je betul. So akhirnya confrontation akan menyusahkan korang balik. Okey, Puan Hafizah ada beritahu tadi stop playing their game. Macam yang tadi lah, kita bukan melayan je Doktor. Ni soalan yang win juga bagi saya ni. Di Harudin ni, pernah tak orang narsistik bertemu dengan orang narsistik? Oh, ini akan menjadi power struggle ni tuan-tuan. Bila narsistik bertemu narsistik, tuan-tuan, mereka ni akan saya boleh katakan akan berlakulah letupan di dalam jabatan tersebut.
porak-poranda jika dua orang narsis bertemu. Sebab mereka ni akan bergaduh, memang dah bergaduh tu memang bukan civil lah, bukan civil tu maksudnya bukan beradab lah. So dia akan serang menyerang, dia akan cari orang untuk camp dia, orang itu akan cari camp dia akan pecahkan semua orang, dia akan manipulate, dia akan I would say that meeting tidak akan diam. Meeting akan berkaitan dengan bergaduh sebab dia akan fight each other. So korang akan nampak macam itulah situasi ni, macam semua akan terdiam, akan tengok dia orang bergaduh setengah jam, 1 jam. Dan orang macam tak boleh nak masuk langsung sebab dia akan terus bergaduh. So sangat susah untuk berjumpa situasi ini, tetapi memang ia boleh berlaku kalau narsisistik bertemu dengan narsisistik. Okay? Banyak lagi soalan sebenarnya doktor, tak apa kita tengok prioritinya sebab tu yang saya jangkakan juga sebenarnya berkaitan dengan benda ni ada di sekitar kita. Dan pastinya kalau kita mengenal pasti diri kita seperti itu pada hari ini, pastinya untuk kita berubah. Sebab yelah macam doktor cakap tadi, apabila orang narsistik ni dipatahkan oleh yang ada kuasanya, so dia akan bagi impact kepada diri beliau. Mungkin dia akan ada depression dan sebagainya. Itu juga kita akan kena bantu sebenarnya, sebab mereka adalah kenapa Allah berikan kepada kita mereka adalah untuk kita buat-buat baik kepada mereka dan untuk kita dakwah dan sebagainya lah, untuk memperbaiki. Sebenarnya banyak lagi soalan doktor. Mungkin kita last question doktor, boleh tak doktor? Okey, kita ambil daripada Haji Arah. Adakah orang yang terlalu kagum dan taksub dengan diri dan intelektualnya tetapi kosong spiritualnya termasuk di dalam golongan narsistik? Mungkin doktor boleh explain kepakaran doktor juga berkaitan dengan Islamic perspektif berkaitan dengan perkara ini. InsyaAllah. Okay, baik. Umumnya tuan-tuan, apa yang poin tadi terangkan memang betul. Orang ini sebenarnya kosong. Orang ini sebenarnya kosong. Mereka tidak secara spiritual ni, secara kerohanian ni mereka kosong. Apa sahaja mereka buat sebenarnya just untuk menunjuk-nunjuk, just nak bagi nampak hebat. Bagi nampak hebat dan nak bagi nampak gah, nak menunjukkan bahawa mereka lebih bagus daripada orang lain. Tapi hakikatnya mereka ni sunyi. Dan mereka sangat takut dengan semua kita. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita cabar mereka akan retaliate dengan dan konteks itu sebenarnya tuan-tuan, macam saya kata tadi, dan konteks dengan orang ni, kita kena layan mereka secara heartless lah. Kita kata heartless maksudnya kita kena layan dia secara macam kita panggil poker face lah sebenarnya kita, poker face. Sebab apa? Mengajar orang ini bukan cara kita cuba nasihat. Nasihat kita yang kena balik. Kita mungkin dapat nasihat 2 jam, kita nak cuba nasihat 5 minit, tak tahu. Orang-orang ini sunyi. Orang-orang ini sendiri sangat ni lah rentan dengan ketakutan dan kesakitan psikologi. Jadi sebab itulah mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Sebab mungkin pengalaman-pengalaman sekecil sebagainya itu yang berlaku. Sebab itulah kalau bantu mereka itu, memang kita kena buat bagaimana yang saya sarankan tadi. Kita kena make sure bahawa kita yang kena buat hati untuk bantu mereka secara langsung dan tidak langsung. So kita tak perlu nak appreciate apa yang mereka lakukan jika mereka tidak perlu di-appreciate sebagainya. Tak perlu nak puji, tak perlu nak kata bagai macam-macam. Sebab itulah fit mereka, itulah makanan mereka. Tetapi kalau kita teruskan dengan makanan pujian, makanan kagum dan sebagainya, mereka tidak akan mampu untuk pulihkan diri. Sebab mereka tak sedar lah. Jadi sebab itulah kita kena kurangkan, kena limitkan. Itu saja daripada saya, Tuan. Okay, thank you sangat-sangat doktor. Apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah hari ini kita belajar sedikit berkaitan dengan personality, yang mana seperti mana doktor sampaikan tadi, ialah salah satu daripada isu personality yang ada di kalangan kita lah, dalam persekitaran kita. So apabila kita tahu perkara ini, mungkin ada yang ada di sekitar kita itu mempunyai sifat-sifat personality seperti ini. Dan doktor pun dah sampaikan kepada kita beberapa teknik ataupun how kita nak deal dengan mereka. Pertama tadi stop. Macam yang Ajar Hafizah kata, stop play their game. Seterusnya kena ada black and white. Apa-apa keputusan dan sebagainya ada black and white. Lepas tu yang ketiga, kalau kita boleh ni, kita pakat-pakat. Kita pakat-pakat. Dan jangan kita self harm pada diri kita. Jangan kita isolate diri kita dan sebagainya. Dan seterusnya, yang penting adalah self-care kita. Jaga emosi kita. Yang penting kita beri utamakan emosi kita. Elak kongsi perkara-perkara yang personal kepada mereka ni. Yang seterusnya berkaitan dengan integriti. Dan yang akhir ni, kurangkan berkongsi yang tadi. Limit
banyak kali sebut, doktor sebut tadi, limit komunikasi dengan mereka-mereka yang mempunyai personality seperti ini. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, ialah apabila kita didatangkan dengan apa jua perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, sebenarnya ada asbab kepada perkara tersebut. Dan kita, kalau kita nak boleh bantu mereka, bantulah sebaik-baiknya mungkin dengan kita menyampaikan ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak yang berautoriti, mungkin ketua atas ketua dan sebagainya. Mungkin kita boleh membantu, dan pastinya untuk memberi impak performance kepada organisasi ataupun setting kita masing-masing. Okey, sebenarnya banyak soalan-soalan daripada tuan-puan ni. Bagi saya, doktor juga banyak berkongsi di media-media sosial. Boleh tuan-puan ikuti perkongsian-perkongsian doktor dan tim pakar sekretari di laman Minda, Facebook page laman Minda, dan juga doktor juga ada menjadi tetamu di Soul Fitness Clinic, ya doktor. Ada juga doktor dengan tim yang lain-lain bersama berkongsi berkaitan perkara-perkara kesihatan mental ni. Mungkin tuan-tuan puan-puan boleh turut sertalah mengikuti perkongsian-perkongsian yang ada di alam mayanan sana. Okey. So kami sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada doktor dengan perkongsian pada hari ini berkaitan dengan tajuk yang uh, sangat popular lah kalau kita di tempat pejabat ni, yang macam tu lah kan. Kita tak boleh nak lari. So perkara-perkara itulah yang sebenarnya boleh mengajar kepada diri kita untuk tidak memberi impak yang menyusahkan pada orang lain lah. So kalau kita boleh, kita jaga diri kita dan jaga rakan-rakan kita yang ada di sekitar kita, insya-Allah. Okey, di akhir tu kami juga ingin kongsikan pada semua link untuk tuan-puan buat memberi maklum balas berkaitan dengan program pada hari ini dan juga menjawab kuis. Dan insya-Allah hadiahnya ada dah sampai kepada kita, uh, sebuah buku yang bertajuk Penat, yang dalam daripada karangan Dr. Alizi. InsyaAllah perkara-perkara tersebut juga memberi impak kepada diri kita. So dah ada perkongsian di ruangan chat. Mungkin tuan-tuan boleh memberi respon dan sebagainya lah, insyaAllah. Dan kita ada beberapa promosi program-program yang akan datang. Boleh Rohaniza sharekan slide. InsyaAllah mana-mana yang tidak sempat untuk mendengar secara uh, penuh sesi pada petang ini, insyaAllah kita akan uploadkan di ruangan YouTube channel Al-Falah Ilm Hub. InsyaAllah kita akan sebarkan link tersebut pada esok hari, insyaAllah. Dan pada malam ini kita ada program bacaan Al-Kahfi uh, di MS Team. Dan juga insya-Allah esok kita akan ada tausiah pagi. Kita mulakan dengan bacaan Yasin, dan seterusnya kita akan ada perkongsian daripada asatizah yang daripada jemputan kita. Okey, di akhir ni jom kita sama-sama onkan kamera. Okey doktor, kita nak ambil gambar biasalah. Kita program seperti ni kan. Kita nak jom kita onkan kamera. Bagus Sarjan Zaidi ni. Awal lagi onkan kamera ni. Okey, sekejap ya. Kita tunggu rakan-rakan kita yang lain. Alhamdulillah doktor, kita keseluruhan tadi ada sehingga 130 orang, meliputi ramai rakan-rakan di luar sana. Kita nak view last gallery. Okey, kita tengok ramai yang ada di mana kita. Okey, sabar menunggu ya. Okey, mana yang lain lagi? Ada nak onkan kamera? Okey, boleh betulkan tudung tu. Nampak nak betulkan tudung kan? Okey, ready. Kita tengok di kamera, kita jangan tengok ke tempat lain Okey, 1, 2, 3. Hai, wah. Okey, biasanya kita buat dua version kita buat freestyle satu. Kita buat freestyle lah, freestyle kan nama freestyle kan. Buatlah nak apa-apa nak buat. Okey. Macam Abang Izzat tu dia buat best thumbs up Abang Izzat. Okay, ready? 1, 2, go. Ayuh. Okey, syukran kepada semua
Alhamdulillah, kita dah ke penghujung rancangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan turut serta seperti mana yang saya sebutkan tadi, insyaAllah pada malam ini ada bacaan Al-Kahfi akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Fairuz Sapian, Ustaz Amirul Arif dan Ustaz Syahir. Dan juga esok insya-Allah ada perkongsian ibrah di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj insya-Allah. Sama-sama kita penuhkan, imarahkan majlis-majlis ilmu, moga-moga dia bermanfaat untuk kita semua. Okey, saya rasa setakat itu saja pada sesi pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak pada Dr. Rostam dengan perkongsian diberikan. Halalkan segala ilmu yang diberikan insya-Allah. Moga-moga barakah sehingga penghujung kehidupan kita insya-Allah. So, kita tangguh terlebih dahulu sesi pada petang ini dengan kita sama-sama menangguh dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa lagi pada program yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Minta maaf juga pada tuan-puan yang bertanya soalan yang tak sempat nak jawab. InsyaAllah kita boleh tanyakan pada sesi yang akan datang insyaAllah.
okey semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.